Insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti, ilmu budi dan bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan pada semua penonton, terutamanya para akademia sekalian, ke Forum Hari Akademia bertajuk Integriti Akademik, Asas Pembinaan Universiti Bertaraf Dunia, dan di-stream secara langsung di laman Facebook Persatu, iaitu Persatuan Akademia Universiti Utara Malaysia. Sempena Hari Akademia 5 Oktober tahun ini dengan tema Akademia Diperkasa, Digitalisasi di Budaya, Persatuan Akademia Universiti Utara Malaysia atau dikenali sebagai Persatu dengan kerjasama Jabatan Pendaftar Universiti Utara Malaysia menganjurkan forum ini bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Akademia ini. Untuk makluman, majlis ini bukan sahaja daripada peserta UUM, tetapi juga jemputan yang turut serta bersama-sama kita daripada universiti-universiti yang lain. Terima kasih diucapkan atas kesediaan bersama-sama kami pada pagi ini. Baiklah hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis ini, majlis mempersilakan yang berusaha Dr. Muhammad Heri Muhammad Nasir, pensyarah di Tunku Intan Safinaz School of Accounting yang juga Exco Persatu UUM 2021 untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Dr. Muhammad Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan Forum Hari Akademia pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim, dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kekuatan daripada hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Heri atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, para penonton sekalian, Hari Akademia diperkenalkan pada tahun 2019 dan disambut pada 5 Oktober setiap tahun bagi menghargai sumbangan dan pengorbanan para akademia. Pada tahun 2019, Bersatu telah menganjurkan aktiviti blogging di peringkat universiti, dan pada tahun 2020 pula sambutan ditangguhkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang telah dikuatkuasakan pada ketika itu, dan diteruskan dengan aktiviti penanaman pokok dan laman hijau di sekitar Restoran Tasik UUM selepas itu. Manakala pada tahun 2021, tahun ini, kita bertuah kerana dalam era pandemik ini dan bertemakan Akademia Diperkasa, Digitalisasi di Budaya, kita berupaya menyambut Hari Akademia 2021 dengan penganjuran forum pada hari ini, walaupun secara dalam talian jauh tersebar di seluruh negara, namun sentiasa dekat di hati kita. Bagi tujuan ini, yang berbahagia Profesor Dr. Rosnah Awang Hashim, Profesor di Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia, yang juga merupakan Presiden Persatu Universiti Utara Malaysia 2021, akan mengendalikan sesi forum pada pagi ini. Sebelum saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Profesor Dr. Rosnah, sedikit latar belakang beliau ingin saya sampaikan. Baiklah, beliau merupakan mantan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia dan mantan Dekan Pusat Pengajian Pendidikan atau SOE UUM. Kini, beliau merupakan seorang pakar psikologi pendidikan dan juga motivasi di SOE UUM. Beliau merupakan Presiden Persatu UUM 2021 dan Timbalan Pengurusi Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Maka dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Rosnah Awang Hashim sebagai moderator Forum Hari Akademia, Integriti Akademik Asas Pembinaan Universiti Bertaraf Dunia. Majlis mempersilakan Profesor Dr. Rosnah. Silakan. Terima kasih Puan Nurin, pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Hari Akademia dan selamat datang kepada semua rakan akademia dan hadirin sekalian ke forum yang bertajuk Integriti Akademik Asas Pembinaan Universiti Bertaraf Dunia. Bagi pihak Persatu UUM, saya mengalu-alukan kehadiran dua panel jemputan kita pada pagi ini. Tidak asing lagi kepada pendidikan tinggi di seluruh negara,
iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo daripada UKM dan juga Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar daripada Universiti Teknologi Malaysia. Apa khabar Datuk berdua? Terima kasih dapat bersama kita pagi ni. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan saya juga mengalu-alukan kehadiran pegawai kanan universiti, ahli-ahli Persatu terutama yang setia bersama kita dalam setiap aktiviti Persatu pada tahun ini, dan para hadirin yang saya kasihi sekalian di dalam dan juga di luar UUM. Well, alhamdulillah dengan izin Allah jua dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam forum sempena Hari Akademia peringkat Universiti Utara Malaysia 2021, Anjuran Persatu dan juga Jabatan Pendaftar Universiti Utara Malaysia. Hari Akademia jatuh pada 5 Oktober setiap tahun untuk memberi penghormatan kepada pensyarah pendidikan tinggi sebenarnya. Dan tahun ini tema adalah Akademia Diperkasa, Digitalisasi di Budaya. Well, di samping meraihkan sumbangan akademia kepada kesejahteraan negara, kita juga ingin mengajak akademia dan juga seluruh warga pendidikan tinggi untuk merenung semula isu fundamental dalam pendidikan tinggi ataupun isu asas dalam pendidikan tinggi. Dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini, kita akan membincangkan kepentingan accountability akademia dan integriti akademik sebagai asas pembinaan universiti bertaraf dunia. Integriti akademik sering dilihat sebagai kod moral atau dasar etika akademik. Antaranya, International Center for Academic Integrity dekat Clemson University USA telah memberi definisi integriti akademik sebagai komitmen terhadap 5 nilai asas. Nilai disebut di sini ya. Pertama, kejujuran. Kedua, kepercayaan. Ketiga, keadilan. Keempat, rasa hormat. Dan kelima, tanggungjawab. Justru integriti akademik merupakan komitmen kita ke arah mencari kebenaran secara konsisten dan jujur dari arti kata lain. Namun sejak akhir-akhir ini, kewibawaan akademik sering dipersoalkan juga oleh masyarakat dan media, yang mana sedikit sebanyaknya telah menggugat kewibawaan universiti tempatan. Justru pada pagi ini, sempena hari yang mulia ini, kita ingin membincangkan, membawa agenda integriti akademik, asas pembinaan universiti bertaraf dunia. Izinkan saya memperkenalkan dua tokoh ilmuwan yang saya sangat hormati yang akan membincangkan topik yang penting ini pada pagi ini. Panel pertama ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo. Beliau seorang profesor dalam bidang geologi kejuruteraan, geosains sekitaran dan juga sains kelestarian. Jadi kalau kita buka dada akhbar, every week adalah Datuk Ibrahim Komo akan menulis sesuatu mengenai kelestarian alam dan sebagainya. Yang unik pasal Datuk Ibrahim ini, selain daripada mendapat pendidikan tinggi daripada UKM dan juga Strathclyde Glasgow, beliau merupakan alumni Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Kedah. Jadi Datuk pernah menjadi alumni Jenan, pernah belajar di Sekolah Jenan ini, jadi patah balik kat Kedah lah, terima kasih. Jadi orang Kedah banggalah Datuk hasil didikan orang Kedah juga ya. Dan Datuk juga pernah memegang banyak jawatan penting di peringkat negara dan antarabangsa sebenarnya. Beliau merupakan mantan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, mantan penasihat khas Menteri Pengajian Tinggi Malaysia dan juga mantan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan di Inovasi UKM. Jadi banyak lagi lah kalau jawatan aku nak sebut ni, tapi antara lain saya boleh sebut sekarang ini Datuk juga sibuk dengan menjadi pengerusi Majlis Warisan Negara Kementerian Pelancongan Kesenian dan Budaya, pelbagai jawatan dalam Global Geoparks Networks dan juga Asia Pacific Geopark Networks. Dan sekarang ini Profesor Emeritus Datuk Ibrahim juga merupakan pengarah Regional Course on UNESCO Global Geopark Langkawi. Jadi sebagai orang Kedah, kami amat terima kasih kepada usaha Datuk untuk melestarikan Geopark Langkawi dan juga seluruh negara dan dunia sebenarnya. Kini jawatan beliau kini adalah sebagai fellow utama di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan ataupun Lestari UKM. So Datuk sihat hari ini? Sihat, sihat. Terima kasih atas sambutan. Kita bawa balik orang Kedah ke sini. Okey, panel kedua hari ini tidak asing lagi dalam pendidikan tinggi. Profesor Datuk Insinyur Datuk Wahid Omar, mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM yang ke-6 sehingga Ogos 2020 ya, baru je tamat ya Datuk. Beliau juga merupakan mantan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan di UTM.
mendapat pendidikan di UTM dan kemudian Strathclyde dan Surrey University dalam bidang kejuruteraan jambatan, ya. Dan akhir sekali di Universiti Birmingham pada tahun 98. Datuk Wahid merupakan jurutera bertauliah yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dan diiktiraf sebagai ASEAN Chartered Professional Engineer, juga Fellow Institut Jurutera Malaysia, selain dianugerahkan sebagai ahli kehormat dalam ASEAN Federation of Engineering Organisation. Dan kini Profesor Datuk Wahid bertugas sebagai profesor dalam bidang kejuruteraan struktur di Sekolah Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang Datuk. Apa khabar pagi ni? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada dua panel kita dapat bersama kita pada pagi yang bertuah ini. Kita akan mulakan sedikit. Bicara kita ini, saya berbincang dengan dua panel. Kita cuba agak santai, tak formal sangat. Dan kita amat berharap dalam masa lebih kurang sejam ini kita dapat berbincang dan seterusnya diikuti dengan soal jawab. Jadi hadirin sekalian boleh mengemukakan soalan dalam chat, dalam Zoom ataupun dalam FB dan kita akan cuba menjawab sebanyak mungkin sehingga 11.50. Ya. Kita akan forum dulu 1 jam dan kemudian Q&A dalam masa 20 hingga 30 minit. Ya. Okey, mungkin kita mulakanlah ya Datuk dengan pusingan pertama kita ni. Mungkin saya nak bertanya, saya mulakan dengan Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo ya. Datuk Ibrahim, Datuk banyak membuat pendidikan tinggi dan bila kita cakap pasal bicara integriti, sering terkait dengan wibawa akademik. Jadi bagaimana Datuk melihat kepentingan dan hubungan antara integriti akademik dengan wibawa akademik dalam konteks pembinaan Universiti Petara Dunia ni Datuk? Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Rosna Awang Hashim. Rakan saya, rakan baik saya, Prof. Datuk Wahid Omar. Sekali juga dekat Universiti Strathclyde, tapi saya lebih awal lah. Dan pernah jadi bos saya masa saya pegang kerusi Iskandar. Okey, saya suka menjelaskan hubungan antara integriti dengan wibawa dengan menyebut perkara yang paling asas iaitu nilai trust akademik atau core value ya. Kebanyakan universiti ada core value dia. Biasanya beberapa core value itu bersifat universal ditambah dengan 1-2 yang spesifik dengan hala tuju universiti tersebut. Yang universal ni, pertama, ahli akademik ialah mencari kebenaran. Mencari kebenaran artinya ahli akademik tak boleh duduk mengajar saja. Dia mesti menyelidik. Menyelidik itulah mencari kebenaran, mencari fakta. Kedua ialah ahli akademik harus mengejar kecemerlangan. Dalam dunia akademik kita tidak bercakap kualiti, kita tak cakap kualiti, tapi kita cakap kecemerlangan. Artinya sumbangan yang terbaik mungkin pada saat itu. Kecemerlangan pada hari ini mungkin berbeza dengan kecemerlangan kita 3 tahun, 4 tahun akan datang. Jadi kecemerlangan akan sentiasa di hadapan kita. Excellent tu. Terbaik mungkin pada saat itu. Core value yang ketiga ialah berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu artinya kalau ada ilmu kita tak boleh lokek lah. Kita kongsi dengan pelajar, kita kongsi dengan rakan keseperkaran, kita kongsi dengan orang awam. Bukan menjual ilmu, ya, berkongsi ilmu. Keempat ialah menghargai kepelbagaian. Ini dalam konteks collegiality ya. Kita tak boleh ingat rasa kita seorang saja yang betul. Kita mesti menghormati pandangan-pandangan rakan-rakan kita. Kalau kita nak argue, kita argue lah dengan fakta. Kadang-kadang perspektif kita berbeza dengan perspektif orang lain. Dan terakhir sekali ialah etika akademik. Etika akademik inilah yang saya boleh kaitkan dengan integriti. Pada asasnya jujur ya, jujur, ikhlas, bertanggungjawab telah disebutkan tadi. Tak boleh menipu data, tak boleh gunakan data orang lain. Sebab itu kita dalam penulisan kita ada menulis referen, rujukan. Rujukan berarti
kita menggunakan ilmu-ilmu orang lain bersama-sama ilmu kita. Dan akhirnya, of course, kalau kita tidak menyumbang, janganlah membenarkan nama kita dimasuk di dalam penerbitan. Itu kita cakap boncengan gratis tu ya. Jadi perkara ini adalah core. Masa saya dekat Universiti Malaysia Terengganu, ini pertama kali ini adalah perkara yang pertama saya lakukan, mewujudkan core value. Dan saya tambah satu dekat sana, iaitu meneroka ilmu kelautan. Sebab saya nak supaya semua ahli akademik di sana mendalami sedikit hal ehwal kelautan. Oleh itu, kalau kita lihat integriti, dia adalah berkenaan kita, ya, kelakuan kita, keupayaan kita, cara kita melakukannya, mengenai bagaimana kita mengembangkan diri kita. Tetapi wibawa ialah cara orang lain melihat kita. Ada 3 kelompok orang lain melihat kita. Satu ialah kesepakaran, rakan kesepakaran, orang yang dalam satu bidang dengan kita. Bagaimana dia menilai kita? Itu adalah yang paling asas, ya. Kalau orang dalam bidang kita tidak menghormati ilmu kita, kita kuranglah wibawa dalam keilmuan kita, dalam integriti. Kedua ialah rakan keserakanan, collegial tadi, dalam universiti. Kalau saya bidang geologi, orang bidang engineering, orang bidang kimia, orang bidang matematik melihat kita. Mereka tidak melihat dalam konteks pakar, dia tak berapa tahu kepakaran kita, tapi dia melihat dari segi kerja kita, sumbangan kita, kebolehan kita untuk bekerjasama dengan orang lain dan sebagainya. Dan ketiga ialah bagaimana pelajar atau orang awam melihat kita. Jadi kewibawaan ialah bagaimana orang melihat kita, sementara integriti itu adalah sifat asas yang kita perlu pegang, perlu tanam dalam jiwa, dalam fikiran, supaya kita tidak mudah terpesong. Mungkin setakat itu dululah di peringkat permulaan, Prof. Rosnah. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Moderator Datuk Ibrahim. Jadi kita dapat sikit sebanyak definasi apakah itu wibawa itu dari perspektif orang luar menilai kita, dan bagaimana dimaksudkan dengan core values yang sangat berkait rapat dengan academic integrity di peringkat pendidikan tinggi. Jadi kita masih awal untuk mengulas apa-apa, kita bagi peluang pula Datuk Wahid untuk menyatakan sedikit sebanyak. Datuk Wahid, dewasa ini IPT sering berhadapan dengan isu integriti akademik yang boleh sedikit sebanyak menggugat kewibawaan akademik seperti mana yang Datuk Ibrahim cakap tadi. Budaya ketidakjujuran akademik seperti pembonceng gratis, jena pemangsa, plagiarism, salah guna geran penyelidikan ataupun manipulasi hasil kajian pelajar sering dibangkitkan, dan yang tak akhir sekali pada muka hadapan akhbar 2 minggu lepas pun ada dinyatakan. Jadi ini sedekat banyak terpalit ya Universiti Awam di Malaysia. Jadi bagaimana IPT harus menangani isu ni terbaik mungkin, Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Profesor Rosnah Awang Hashim selaku pengerusi dan juga Presiden Persatu UUM. Sebenarnya Prof Ibrahim ni senior sangat daripada saya. Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo. Nama dulu sama dah saya dengar, tapi jumpa 3-4 tahun lepas. Seterusnya kepada pegawai kanan UUM dan juga rakan-rakan akademia di UUM. Jadi saya rasa tak terlambat untuk saya nak mengucapkan selamat Hari Akademia lah. Dan pada saya kerjaya akademia ni bagi saya lah lepas I spend 2/3 of my life almost 2/3 dalam kerjaya ini, bagi saya satu kerjaya yang orang kata very flexible, we enjoy freedom, dan kita ni enjoy the empowerment, basically we can do whatever we want, dan I think the most important we are highly respected by the society. So that the status. Sebab tu Prof Rosnah bila you mention satu dua orang kata keadaan-keadaan yang mencemarkan integriti dia menjadi sangat sensitif. Sebab tu saya terfikir kadang-kadang ada kalau kes kalau kita pernah dengar dalam TV, dalam berita bila disebut
ada pensyarah kena tipu, bukan dia menipu, dia kena tipu, contohnya scam dan sebagainya, keluar dalam berita, dia heran, macam mana pensyarah boleh kena tipu. Maknanya bagi saya pandangan masyarakat pensyarah ni seolah-olah macam manusia yang sempurna, tidak sepatutnya, tidak boleh ditipu. Dan saya rasa apa lagi kalau kita ni di kalangan yang menipu lah, minta maaf bahasanya kasar, kalau nak kasar lagi pembohong kan. Supaya kita kena faham. Tapi sebelum tu Prof, saya nak patah balik sikit je kepada, saya rasa Prof Ibrahim tadi dah cover everything, tentang integriti dan kewibawaan akademia, menyebut tentang core value dan sebagainya. Nanti saya akan share juga core value UTM. Tapi saya menyebut di UTM ni, saya selalu menyebut bahawa satu yang pertama saya nak sebutkan bahawa integriti ni adalah nilai asas keinsanan. Kalau kita nak balik kepada humanizing dan sebagainya, is the basic thing yang manusia kena ada. Kalau tak ada, maknanya bagi saya lah, again bahasa yang kasar sikit, mungkin orang engineer ni straightforward, is not human. You are not human kalau to me lah. Tidak ada that element of integrity. Dan satu lagi Prof Datuk Ibrahim tadi, saya teringat juga tentang macam mana dalam pewarisan ilmu. Salah satu pewarisan ilmu yang saya pernah dengar ustaz cerita tentang hadis. Bila nak diriwayatkan hadis tu, pernah ada kisah seorang yang nak mencari hadis daripada seorang yang disebutkan sebagai perawi. Dia pergi jumpa orang tu, tiba-tiba dia nampak orang tu tipu binatang. Dia nak bagi makan binatang tu, tapi dia seolah mempermainkan binatang tu. Terus dia balik. Dia kata tak sesuai untuk didapatkan hadis daripada orang yang ada karakter tersebut. Ini bayangkan, dia datang begitu jauh untuk dapatkan hadis tu, tiba-tiba dia nampak orang ni buat apa kan? Maknanya dah hilang dia punya integriti. Sebab tu saya pernah bercakap tentang sudut integriti. Hilangnya integriti ni seolah-olah hilang, tercemar tu maknanya forever. Sebab tu kita, sorry lah kan, dalam negara kita kadang nilai integriti tu ambil ringan, jadi dia tak lihat sebagai sesuatu yang tercemar. Okey, itu bab yang saya nak tambah sikit. Satu lagi yang saya pernah sebut juga di UTM ni, we are people developer, berkaitan dengan kerjaya kita lah. We are people developer. How can we develop people kalau kita sendiri tak ada quality yang paling asas untuk nak membangunkan manusia? Itu dua lah yang saya nak tambah sikit pada apa yang disebut oleh Prof Ibrahim tadi. Satu lagi sebelum saya nak jawab juga tentang, sebab tadi dalam soalan nombor 1 ada bertaraf dunia tu, sedangkan orang sensitif ni. Orang sensitif ni, taraf dunia ni di mana kita sebenarnya taraf dunia kan? So saya rasa taraf dunia ni kita simpan dia sebagai perbandingan yang relatif lah kot. Kita tak nak bincang kat mana kita, how can we compare kita dengan MIT, dengan Harvard, sebab better I think we keep that as relative lah. Kita tak nak bincang di mana kita, tapi bagi saya asas sebuah institusi kita ni, ilmu ni, sepatutnya tadi again kita mementingkan kualiti graduan, kehebatan graduan yang kita hasilkan, research kita, trust daripada industri, sehingga pernah kita sebutkan no trust basically no deal. If you don't trust someone, it's no point of dealing with someone who has no integrity. Jadi itu yang saya nak patah balik sedikit. Kemudian balik kepada yang direct kepada saya ni, tentang isu-isu yang disebutkan tadi. Saya merasakanlah Prof, itu sebab kita bincangkan, sebab dalam forum ni kita nak address that few numbers of people, atau kita nak address the majority of us yang saya rasa masih lagi menyimpan nilai-nilai integriti. Jadi memang saya rasa through kita punya aktiviti begini, peer pressure, collegiality yang disebut oleh Prof Ibrahim tadi, bagi saya kita admit berlaku. Dan ada contoh-contohnya di UTM pun, kita banyak, bukanlah banyak, maksudnya ada kes-kes yang dilaporkan berkaitan dengan ketidakjujuran. Tapi again, saya rasakan dianya masih kecil, tidak menjadi barang. Tapi kita tak nak benda tu berlaku seperti seolah-olah macam rasuah lah kan. Rasuah ni seolah-olah macam you can do it, you can pay the whatever compound, then you be. Kita tak nak begitu. Jadi saya rasa kita kena jaga komuniti akademia ini jangan terpalit, dan kita yang menjaga penjuru-penjuru kita lah. Jangan kita menjadi seorang yang didapati mencemarkan nilai-nilai seorang akademia ini. Jadi kalau Prof sebut tadi, saya yakin dalam institusi kita, sebab kita ni kalau public university lah, kita lebih faham tentang keadaan kita. Saya rasa dari segi kawalannya saya rasa cukup. Contohnya kita ada governance. Kalau saya sebut governance, kalau kata di universiti lah, apa yang Prof sebutkan tadi,
isu katakan pembonceng gratis, kita ada cara untuk menyemak, ada mekanisme untuk menyemak. Kalau kita kata mereka ni publish di predatory journal, saya rasa ada juga kawan-kawan kita yang menyemak semula apabila ditimbulkan isu ni. Dan sebenarnya kalau kita dapat kajian, it's not as bad as dipaparkan lah. Itu berlaku juga. Plagiarism, kita ada mekanisme. Kalau di UTM kita pernah sampai menarik balik ijazah seseorang yang melakukan plagiarism. Ada pun softwarenya, mekanismenya. Tapi kalau kilang essay ni saya rasa macam saya tak nampak benda ni terlalu berleluasa, tapi ada cara. Bagi saya ada caranya. Of course penipuan peperiksaan lagi mudah kita handle. Ijazah palsu pernah kita hadapi. Sebenarnya untuk makluman, kita pernah mana saya NC itu pernah seorang student kita, dia buat master di sini dan dia buat PhD, tak habis PhD dia submit ijazah PhD-nya ke SEGI University untuk jadi pensyarah. Lepas sampai interview, sampai ke interview lepas. Tapi bila sampai interview doubtful lah, bila orang interview dia, jadi orang datang pada kita balik, then we can resolve that. Dan dengan cara sekarang dengan kualiti kualiti orang kata apa, dia ada cara lah kan, digital system sekarang kita boleh check. So saya rasa dari segi governance, kita ada dengan jawatan kuasa akademiknya di fakulti Senet, kemudian kita pergi ke lembaga pengarah. Kita ada kod etika. Kita ada kod etika di UTM. Saya pernah experience sendiri. Kod etika ni membantu saya sebenarnya menyelamatkan UTM. Sebab apa, ada kes di mana pensyarah yang kita pada saya pada itu dia kurang pada etika dalam penyampaikan kuliah dan benda tu menjadi viral. Jadi macam mana kita nak handle dia dengan institusi. So kita buka balik kod etika, oh rupanya dia menyalahi kod etika kita. So, easily kita resolve dia punya problem dan kita balik asal lah, mana kita menyelamatkan institusi lah daripada tercemar because kita ada kod etika. Dan sekarang ni sebelum saya turun itu saya minta kod etika ni belum diuji di mahkamah. belum teruji di mahkamah. Sebab apa? Bila kita ambil saja tindakan berdasar pada kod etika ini, habis, tutup. Tapi kalaulah somebody tu dia pergi challenge kita di mahkamah, saya kata pada pengurusan ketika itu kita belum pernah di-challenge. Jadi saya harap kod etika tu disemak dan saya rasa mungkin universiti lain pun boleh semak balik kod etika tu whether we can stand in court or not. Takut dari segi legality. Kemudian universiti saya semua ada jawatan kuasa integriti. Kita sendiri pernah menerima aduan. Untuk makluman, ini yang saya kata Prof. Rosnah, kita menerima contoh, saya at 1 year tu kita macam contoh UTM menerima 13 aduan. Tapi bila kita semak, daripada 13, satu yang betul-betul satu yang genuine, ada case, tapi bila kita buat siasatan pun tak lekat juga. Maknanya, sometimes the news tu memang besar, tapi in reality kadang-kadang, tapi kita juga perasan ada juga loophole. Ini yang saya rasa universiti kena sensitif. Kalau ada loophole, kita tak nak yang mereka-mereka yang melanggar ini mendapat ruang untuk dilepaskan. Dan saya rasa semua universiti juga mengadakan contohnya kursus-kursus kan berterusan, pelajar postgraduate, research student kita, pensyarah pun selalu diperingatkan tentang amalan-amalan ini. Yang mana salah, yang mana boleh. Kalau nak buat quotation, kita nak quote, nak cite orang banyak mana yang dibenarkan, berapa persen. Ini semua saya sudah kita dedahkan kepada pelajar continuously. Dan peranan, ini peranan kita. Bagi saya, kita yang sepatutnya orang akademik ini menjadi custodian. Kita menjadi orang yang sangat cemburu kalau ada pelajar-pelajar kita yang tidak berintegriti. Bukan kita menjadi sebahagian daripada orang yang bersubahat dengan mereka. Ini yang saya rasa kena tekankan. Jangan katakan contoh, kadang-kadang kita ni ada interest kepada pelajar-pelajar kita, publication dia nak dapat PhD pun ada interest. Kalau di UTM ni berapa orang PhD akan dapat profesor contohnya. Itu interest dia ke interest kita kan? Jadi kadang-kadang kita tenggelam disebabkan oleh interest kita sehingga kadang kita pejam mata. Kan kita kadang-kadang tak nampak mungkin dia ada melanggar integriti. Dan satu yang common ini common kadang orang tak perasan. Kita pun pensyarah pun nak publication. Kadang-kadang dia cross. Dia dilantik contohnya sebagai panel, tiba-tiba nama dia ada dalam paper yang dipublish oleh pelajar. Ini pun kita kena semak, ni sensitif ni, kadang-kadang kita tak nampak ni. Jadi dia kadang tak sengaja. Memang ada kes tak sengaja dia kata. Saya tak perasan dia kata. Ini kat sini yang kadang the self-conscious tu. The self-conscious. Saya sendiri personally pernah kena untuk makluman Prof. Ialah kita duduk kat atas tu, ada student saya yang menyelenggarakan banyak program-program PhD,
tiba-tiba ada kes kat fakulti, supervisor tu meninggal, seorang supervisor meninggal. So seolah my mentee lah kot, dia ni dah TM masa tu, dia ada student yang dia ambil, tiba-tiba dia datang jumpa saya, dia kata nak sign. Saya kata untuk apa saya sign? Oh, Prof Datuk dia kata jadi co-supervisor. No, saya kata bidang itu bukan bidang saya. Co-supervisor kalau kita punya research bidang kita sendiri. Tapi ini you dah adopt orang lain, bidangnya berbeza, cuma you bantu fakulti, so don't put my name. Saya cancel terus nama kita. Itu self-conscious kita lah, kita nak jaga that integrity kita. So, jadi pada saya tadi, dan satu lagi Prof, kalau jumpa kena ada firm action. Kita tak ada kesian. Ini kita nak menjaga komuniti akademia, kita nak menjaga nama baik institusi. So saya rasa tak adalah ruang kita kata kalau betul-betul didapati bersalah, kena diisytiharkan bersalah. Kalau kata Senate kena tarik balik degree, tariklah balik degree dia kan. So saya rasa ini tak ada excuse lah. Cuma masalah kita selalu kita kesian. Bagi saya kesian ni susah lah. Kan kalau dah memang dia langgar, tak ada kesian lah kan. Dia sanggup buat, maknanya dia sanggup terima lah akibatnya. Dan satu lagi saya rasa poin yang penting kita sebut di sini, integriti kena berlaku pada semua peringkat. Bukan pada pensyarah, bukan maknanya bukan kepada orang akademik, bukan kepada student. Tapi integriti sepatutnya menjadi nilai institusi. Tadi Prof Ibrahim dah sebut, core value. Patutnya integriti adalah nilai keteras institusi merentasi semua orang from the bottom to the top. Termasuk lembaga pengarah. Kalau kita kata lembaga pengarah ada masalah, lembaga pengarah pun kita kena pegang dari segi. Jangan kita bagi peluang dalam bab-bab integriti. Maksudnya kita ni kalau Prof Ibrahim kan, kita ni sebagai dulu kalau NC kan, kita ada certain power lah sebenarnya dalam berdebat dengan kalau lembaga. Ada juga bisik-bisik kan. Kadang ada di UTM alhamdulillah tak berlaku. Kan orang nak naik pangkat dia dia bypass kita kan, bisik-bisik kat atas. So I think that's where kita kena pegang betul-betul dan integriti lah. Kalau tidak susahlah kan, kita buka floodgate dan orang akan nampak oh itu boleh, saya tak boleh. Itu jadi susah kadang kita tak konsisten dalam amalan integriti tadi. Jadi saya rasa cukup kot lah panjang tu tentang isu yang kedua. Terima kasih Datuk Wahid. Ya, saya dengar perkataan macam governance, good governance, consistency. Jadi ini perkara ini saya rasa kalau ada good governance, perkara ini sukar untuk berlaku. Tapi kadang-kadang kita manusia kan, kadang-kadang ada kelemahan di pihak tertentu dan sebagainya. Itulah kita adakan forum hari ini untuk memperingatkan kita. Sementara hari yang orang kata bersejarah ini, Hari Akademia, meraihkan kita harap kita buat refleksi sendiri. Di mana kita? Apa asas, apa core value kita. Kod Datuk Ibrahim ada nak sampuk sikit, nak sambung pandangan daripada Datuk Wahid? Saya rasa mesti ada. Mungkin saya ada 2-3 perkara yang saya tertarik dan mungkin saya boleh kupas lebih lanjut. Pertama yang paling penting sekali ialah kita jangan terlalu memikirkan yang kecil berbanding dengan yang besar. Macam dalam kes ini, kalau kita ada 1,000 ahli akademik, lepas tu kita dapati ada 10-15 orang yang melanggar etika, kan? Kita jangan membesar-besarkan ini. Jangan menggunakan ini sebagai satu perkara yang boleh merosakkan sekitaran akademik kita. Betul kita perlu bendung, betul kita perlu mengambil tindakan yang drastik. Tetapi kita perlu raikan kecemerlangan. Kerana kecemerlangan ni seperti virus ya. Kalau orang lain, ahli akademik lain melihatnya, mereka akan meniru. Mereka akan mengikuti. Jadi universiti yang baik akan menjadi terus baik dan terus baik. Kerana adanya ahli akademik yang cemerlang yang menjadi mentor kepada mereka. Itu satu yang saya rasa perlu, sebab saya nampak sekarang ni perkara kecil kita besarkan melampaui sehingga memudaratkan kita punya universiti. Perkara kedua yang saya boleh tambah kalau ialah akademik ataupun integriti atau etika akademik ini berbeza dengan orang membuat kesalahan di peringkat awam. Sebab di peringkat awam tu, kita ada polis untuk tangkap. Okeylah, kadang-kadang terselamat. Tapi kebanyakan masa, kalau kita tak berhati-hati, kita tak selamat.
Tetapi dalam dunia akademik, polis itu kita. Polis itu ialah kekuatan jiwa kita. Tingginya nilai moral kita, keikhlasan kita. Jadi kalau kita tak amalkan, sebab bendanya kecil, kalau kita ada 1-2 orang pakar dalam satu bidang, siapalah yang nak nak judge dia kalau tak diri dia sendiri. So ini adalah isunya. Dan bila seseorang itu tidak berintegriti, walaupun tidak ditangkap, walaupun tidak dikenakan hukuman, mereka telah terkena hukuman. Yang paling tinggi hukuman itu ialah kerisauan dalam jiwa. Ialah dengan kesedaran itu. Keduanya ialah mereka tidak dihormati oleh pakar dalam bidang kita. Bila ada konferen yang besar-besar, tidak dijemput. Bila ada kumpulan penyelidikan, tidak diajak bersama. Maka mereka terpinggir secara tersendiri. Lihat saja pelajar, misal kata. Kalau pelajar merasakan kita tidak mempunyai kualiti yang bagus dan tidak berintegriti, ini saya cakap pasal pelajar cemerlang lah. Mereka mencari ahli akademik yang bagus untuk berguru. Jadi ini adalah perkara-perkara yang patut diambil kira. Jadi ringkasnya untuk saya nak simpulkan tentang perkara ini, janganlah memandang rendah tentang integriti akademik, kecemerlangan akademik ini, dan andalah menjadi polisnya, dan satu kesilapan yang kecil akan membawa kesan sampai bila-bila. Lama untuk nak diperbaiki semula, balik dalam keadaan asal. Mungkin itu tambahan saya lah kepada isu pertama tadi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ibrahim. Ya, saya dengar perkataan self-policing, ya. Macam mana kita menentukan dalam akademia ni tidak ada polis, tapi self-policing is more important, yang menunjukkan core values kita lah. Jadi sama-sama kita saling mengingati, cuma kita juga melihat sekiranya budaya ini tidak, orang kata, being endorsed kan, ataupun dijaga, dibendung, jadi perkara ini tidak akan berterusan. Tapi apa yang kita risau adalah sekiranya budaya ini tidak dibendung dan mereka get away, yang kata kan, dan mereka-mereka yang terlibat ini boleh pula melepaskan diri. Itu yang kita risau sekiranya tidak ada good governance dalam pentadbiran di mana-mana. Ya. So Datuk Ibrahim, mungkin saya patah balik dari Datuk Ibrahim lah, sebab tadi Datuk cakap mengenai wibawa akademik ini, salah satunya adalah pengiktirafan daripada masyarakat ataupun orang luar selain daripada pakar bidang dan juga peers. Jadi saya nak lihat hubungan ini dengan ranking, ya, apa berlaku. Sebab setiap kali QS atau Times Higher Education mengumumkan carta top 100 ke dan sebagainya, saya rasa semua pemimpin universiti menunggu dengan penuh debaran. Dan pengarah-pengarah kualitinya dan dekan-dekannya semua berdebar. Jadi setakat manakah ranking harus dijadikan kayu pengukur kualiti universiti, dan apakah naratif yang perlu kita utarakan kepada masyarakat dalam konteks ranking? Dan bagaimana ranking pula berkait rapat dengan wibawa akademik? Mungkin saya tanya kepada dua ahli panel lah. Ya. Prof. Datuk dulu lah. Okey. Terima kasih. Saya rasa banyak orang salah faham perbezaan antara universiti, fakulti dan ahli akademik. Ini kadang-kadang kita samakan, sehingga saya melihat kekuatan fakulti dilihat dengan jumlah sumbangan ahli akademik, dan kekuatan universiti dilihat dengan jumlah sumbangan beberapa fakulti. Okey, saya jelaskan ini sedikit, ya. Trust kepada sebuah universiti ialah ahli akademik. Kalau dia ada 1,000 ahli akademik itu. Yang dinilai di dalam kehebatan sebuah universiti ialah ahli akademik yang ada dan sumbangan ahli akademik yang ada. Artinya, kalau kita ada 1,000 orang
dan kita ada 10 orang saja yang bertaraf dunia. Okey, kita akan balik maksud taraf dunia kemudian. Bertaraf dunia, dikenali di peringkat dunia, di kewibawaannya memang tidak dapat dinafikan di peringkat dunia, maka universiti itu akan dilihat hebat. Dilihat hebat. Bukan kerana 1000 ahli akademik yang ada di situ hebat. Hanya segelintir. Jadi itu sebab tumpuan kepada universiti ialah memperkasa ahli akademik. Dan melihat kelainan ahli akademik. Jangan masuk dalam satu bakul. Lihat siapakah daripada mereka yang memang cekap dan hebat dalam penyelidikan dan penyelidikan yang menerobos sampul ilmu. Mereka ini kita harnesslah dia. Kita jangan kacau dia. Kita jangan ambil dia untuk jadi dekan lah dan sebagainya. Kita kembangkan mereka. Sebab itulah dia nilai akademik sebenar. Kemudian fakulti sebenarnya kita memilih salah seorang daripada profesor yang berwibawa untuk memimpin secara sementara. Ini penting profesor yang berwibawa dan diterima. This is a concept collegiality. Diterima oleh sebahagian besar daripada fakulti. Kalau orang itu tidak dapat diterima oleh para profesor dekat fakulti tersebut, mereka tidak dapat memimpin. Mungkin mereka menjadi pengurus tapi bukan menjadi pemimpin akademik. Jadi peranan fakulti sebenarnya melihat sejumlah ahli akademik yang terdapat di dalam fakultinya dan menggunakan ini untuk menonjolkan kehebatan fakulti. Dan seterusnya universiti. Of course, universiti mempunyai strategi tertentu memperkasa beberapa bidang yang boleh dibawa. Macam UTM mungkin dalam aspek kejuruteraan, kalau universiti UUM mungkin dalam konteks pengurusan dan sebagainya. Jadi kesilapan paling besar ialah apabila kita menyamaratakan ahli akademik dan kita cuba mengatakan okey, semua orang mesti keluarkan kertas 2 semua, lepas tu semua orang mesti ada 1 Q1. Ini adalah membunuh sebenarnya, membunuh perkembangan. Kalau orang itu dah biasa dengan 3 penerbitan Q1, harnesslah dia untuk dapat keluar 4 atau 5. Kalau orang lain yang baru terkial-kial nak keluar 1, kembangkanlah dia supaya dia boleh menjadi 2 atau 3. Ada banyak cara kita mengembangkan ahli akademik ni, jadi kita ada banyak cara. Dan ini bukan satu isu yang boleh buat sekelip mata. Ini adalah isu yang perlu mengambil masa, dan kepimpinan, pada saya, kepimpinan fakulti dan kepimpinan universiti itulah yang paling kunci. Sebab kepimpinan ini yang boleh dapat mencium, membau talent. Ahli akademik ini seperti penyanyi atau seperti pelari 100 meter. Tak semua boleh lari 10 second. Ada yang boleh lari 11 saat, tetapi itu dah cukup baik untuk dekat universiti. Tapi tak cukup baik di peringkat dunia. Begitulah. So macam mana nak meningkatkan daripada 11 saat kepada 10.8, yang 10 saat kepada 9.9. Ini adalah pendekatan-pendekatan. Jadi dia seorang pemimpin akademik jangan terlalu terikat dengan ranking dan KPI. Of course, benda ni penting. Saya tak kata benda ni tak penting. Ini adalah statistik yang perlu kita lihat untuk melegakan jiwa. Ada peningkatan setiap tahun, tetapi pembangunannya itu adalah berasaskan kepada pengembangan setiap individu. Setiap individu akademik mengikut kekuatannya, mengikut bidang-bidang strategi yang kita ada. Kita perlu galakkan, katakan profesor yang hebat dan kanan untuk
membimbing pensyarah muda. Kita jangan biarkan saja, okey, dia tak anda, kalau boleh dia dah ada dia punya connection everything, dia akan buat kerja-kerja dia, tapi sebagai pemimpin kita menggalakkan mentoring. Mentoring adalah sangat penting di dalam dunia akademik. Dan saya galakkan mentoring ini janganlah cari dekat fakulti saja. Ini saya cakap pada ahli akademik muda ya. You boleh cari dalam sebuah negara daripada universiti lain. You boleh cari dalam seluruh dunia. Okey, saya berbalik kepada apa yang kita maksudkan universiti bertaraf dunia. Universiti bertaraf dunia apabila ahli akademiknya tidak bercakap dalam soal fakultinya saja atau jabatannya saja, tetapi mereka bercakap dalam soal seluruh dunia akademik. Mereka kenal profesor-profesor yang terdapat dekat Skandinavia atau dekat UK atau dekat US. Mereka berhubung, mereka berhujah atau berkongsi. Itulah dia cara kita mengembangkan ahli akademik. Sebenarnya berat tugas dekan, berat tugas naib chancellor, sangat berat. Dan kesilapan paling besar di negara kita, saya nampak banyak sangat yang nak jadi dekan walaupun tidak memenuhi kualiti yang secukupnya. Jadi dia menonjolkan diri. Sebenarnya dekan ini dipilih oleh kelompok-kelompok kanan. Saya masih ingat masa saya dekat Universiti Kyoto University, saya bercampur dengan 6 profesor kanan mereka. 6 profesor kanan ini menolak-nolak untuk menjadi dekan. Menolak-nolak di antara 6 orang ni kerana beratnya tugas dan mereka terpaksa memberhentikan sedikit urusan akademik mereka. Jadi maka dia buat satu keputusan, kita gele-gele lah 2 tahun sekali untuk, jadi setiap 10 tahun seorang tu menjadi dekan dan seterusnya. Tetapi berbeza dekat tempat kita, semuanya nak menonjolkan diri untuk menjadi dekan. Ini satu isu yang agak luar biasa, tapi saya pun tak dapat nak katalah bagus ke tidak ke. Cuma yang saya secara ringkasnya, universiti sepatutnya tidak memberikan tumpuan segala-galanya untuk ranking, tetapi ranking itu akan datang dengan sendirinya kalau universiti itu menjana memperkasa ahli akademik dengan cara yang betul. Mungkin itulah dapat saya berkongsi. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Ibrahim. Datuk Wahid nak sambung? Ya, saya nak tambah. Tak sabar tu nampak. Sebab saya rasa misleading tentang cara kita lihat ranking lah. Saya pernah sembang dengan dulu sekarang ni NCU USM lah, Datuk Rafiq, tentang orang kata bayangan kepada rakan-rakan kita yang lihat seolah NC ni tengok ranking macam tengok saham, tengok dia punya carta tu kan, naik turun. I can tell you lah maknanya 7 tahun saya jadi NC, saya tak pernah tengok pun sebenarnya data secara detail lah tentang ranking, sebab kita dilaporkan sahaja oleh orang melihat ranking, dan yang melihat ranking kalau di UTM dulu ialah International Office lah. Jadi kalau saya boleh sembang sikit about ranking ni, Prof. Rosna, dan juga saya nak tambah sikit lagi tentang bebanan KPI dan sebagainya lah, sebab dia flow dia macam tu kan. Ya. Kalau dibenarkanlah Prof. Rosna. Ya, sila. Yang pertama tadi tentang ranking ni kalau saya lah pada kepahaman kami di UTM yang kita memang duduklah ranking dan sebagainya, it is part of visibility, strategi kita untuk visible. Itu salah satu daripada platform, dan kita tak boleh menolak sebahagian daripada negara, banyak negara, contohnya bila dia nak hantar student, dia akan tengok ranking kita. Bila dia nak partnership dengan kita, dia akan tengok ranking kita. Setengah negara dia kata below 200 dia tak mau. I think kita nak ataupun tak nak, maknanya ranking tu menjadi. Dan bila kita bincang pasal ranking, macam kami, fokus kita, strategi macam Prof. Datuk Ibrahim sebut tadi, strategi kita fokus kepada core value, core business. Kita fokus pada core business kita, core business universiti. Kalau yang saya faham sampai sekarang saya sama je. Yang pertama, kita ni research, academic research, dan juga kita nak balik kepada community, kepada masyarakat kan. Itu yang kita kata kita ni brain of the nation, saya pernah sebut. Dan kita ni nak create wealth for the nation. Dan kita ni nak enlarge the cake supaya negara, orang kata
sejahtera, makmur dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau bagi mereka yang banyak kali dah sebenarnya kita dah sebut benda ni, even sorry kan tentang Sizul UIA masih lagi berpandangan you only bayar. No, we don't pay for that ranking. In case UTM lah. Yeah. Of course ada university yang dia sponsor certain event. Itu pun sponsor, itu pun lebih kepada visibility gain. Berapa dia organize something dan orang kenal dia, dapatlah networking kan, macam yang Prof Ibrahim sebut tadi. Networking tu dibina oleh usaha dia yang menganjurkan seminar-seminar ataupun conference. Dan saya setuju dengan Prof Ibrahim juga tadi bahawa taraf dunia tadi ialah it's about our uniqueness. Sebab tu kan contohnya pernah disebut dulu bincang, kenapa UIA tak menunjukkan diri dia sebagai the best in Islamic finance? Sebab dia pakar dia kat situ kan. Kemudian Prof Ibrahim kan, the best in the world in geopark contohnya, in sustainability. Itu pun dah kita sebahagian daripada apa orang kata apa. Sebab tu saya suka bila kami ada panel untuk kami punya business school, Azman Hasib Business School tu, kita ada Tony Fernandez dalam tu. So kita pun sembang-sembang, dia kata, where do you want to go? Dia kata. Where do you want to go? Kan you nak compete dengan Harvard, dia kata, you nak compete dengan MIT. No way you can compete within this dalam beberapa tahun dengan resourcesnya, dengan kepakarannya. So we become our own, we create our own uniqueness. Dan dia kata kalau nak international, you go to ASEAN. You become the best in ASEAN. Sebab tu saya pernah share dengan kawan-kawan dulu. Asia, dia tak terbang the whole world. Asia contoh kan. Dia pergi a few destination, ASEAN of course, Asia of course. The some destination betul di setengah tu dia pun dah tarik balik, dia tak pergi, tapi dia menang. Even dalam COVID dia menang the Skytrax tu kan. So they become the best low cost airline tanpa terbang to the whole world. Dia cuma create dia punya own value, own differentiation. Bagi saya universiti kena look into that differentiation. Saya dulu menteri pernah sebut you only tropical disease lah kan, all this kita tak champion, kita tak bergerak ke arah itu, tapi kita nak bergerak buat benda-benda yang kita ikut daripada belakang. Jadi ini saya rasa kita kena ubah peluang kepada akademi yang muda kita lah untuk nak, kalau bukan nak ubah tapi bergerak dalam mindset yang begitu. Sebab kita terkejut bila Tony Fernandez bertanya kita kan, you nak pergi mana ni kan, you become, dia kata dia nampak kita boleh become the champion in ASEAN. Kalau kata untuk business school kita lah. Dan saya rasa Prof Ibrahim nyebut juga tadi tentang keunikan akademia, betul lah. Sebab tu kita create apa yang dikatakan 4DCP kan, differentiated career path. Tapi saya tak setuju Prof bila dia orang guna analogi monyet, ikan. Bagi saya we are superior than that lah. We are superior than that kan. Kita tak maulah orang kata aku ni macam monyet je boleh banyak pokok, tak maulah. I don't think certain analogi saya tak setuju kan. Jangan ambil itu sebagai analogi. Ambil kita ni sebenarnya manusia ni very superior dari segi ability. Jadi kita kalau kita buat akademik, kalau kita fokus nak pada teaching, we should have research. Kalau tidak, sebab tu saya pernah juga buruk lah dulu kan, kadang nak cakap-cakap dengan kawan ni kan, saya kata kalau you nak rasa jadi cikgu, you become teacher lah. Kan? Kalau setengah tu dia kata cikgu tak buat research pun, then you go become a teacher. Kan? You sebab apa you tak mampu katakan buat research. Sebab bagi saya lah kan, Prof Ibrahim, akademia mesti ada komponen research dia. Mesti ada komponen dia advancing the knowledge. Mesti ada komponen dia explore, dia discover new thing. Walaupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang dia tak, mungkin je lah since kita allow dia become, orang kata, even in teaching pun, saya tengok sekarang ni teaching career path tu teruk dia. Sebab apa? Dia kena explore. Ni Prof Rosna pakar dia kan, dia kena explore metodologi, pedagogi. Sekarang ni online, COVID, lagilah kena ada new element pula dalam online teaching. Jadi saya nampak ruangnya terlalu besar daripada kita fikir tentang ranking. Dan saya nak lanjutkan sedikit kepada leadership. Sorry lah kan, seronok juga Prof Ibrahim kata. Saya tak perasan lah Prof Ibrahim, saya di UTM pun ramai sebenarnya reluctant leaders. I am one of them kan. Tak mau, tapi terpaksa ambil juga kalau dia beri tanggungjawab tu. Saya tak tahu pasti kalau kata Prof Ibrahim kata ramai di dekan ni, saya tak tahu lah zaman sekarang. Tapi sebenarnya ada satu forum, kita boleh announce siap lah nanti 7 hari bulan. Nanti saya akan cakap satu forum tentang kerjaya akademia. Ada isu tu. Dia kata ramai orang naik pangkat sebab memegang jawatan pentadbiran, which is not true. Not true. Statistically tak betul. Itu kita boleh fight lah, ataupun boleh ni.
Jadi ranking saya rasa dah selesai kot. Dah kita sebut visibility, kita dah sebut tentang our real business is jadi narrative ranking ni saya rasa perkataan yang penting Prof. Rosnah sebut narrative ranking bagi saya is visibility, strategi to be visible. Platform yang common orang pakai hari ni is that. Jadi kita, tapi bukan kita play that ranking. Kita buat benda yang core. Kalau katakan ranking kita nampak tak cantik, kita boleh baiki the core business kita tadi. Bukannya kita tengok data kita tak betul. Dan don't play with the data. Maksud don't cook the data. Itu saya rasa pantang yang paling besar lah. Don't cook the data. Maknanya seolah-olah, sorry lah kan, Datuk kita dah bukan jadi VC ni. Macam employability data kan. Saya masa saya dulu saya dengan MC, saya kata, macam mana you boleh tinggi sangat? Dia gelak, alamak saya urut dada lah juga kan. Kenapa lah you all buat macam tu kan? Seolah-olah nak tunjukkan you punya employability 95%. I mean, what to do? Bila sometimes KPI dia macam tu kan, menteri nak macam tu. So, kan? So, harap-harap kita tak bawa gitulah kalau world. Okey, jadi saya nak kaitkan juga. Belum, Prof. Saya cadang saya nak masuk terus kepada ranking dengan KPI. Ranking KPI. Jadi, bagi saya lah, kan, naturally manusia secara tabiinya dia nak berubah lebih baik. Jadi KPI ni bagi saya lah, kalau tak ada KPI, kalau kita tanya sekarang lah budaya masyarakat kita, without that KPI can we perform, can we stretch, kan? Nah, ni manusia ni budaya ni Prof. Brian sebut tadi kan tentang budaya. Kita nak suruh orang tulis Q1 Q2, is culture. Untuk makluman sebab kami youngest RU kan, jadi bila kita dapat RU tu, kita punya population yang contribute 20%, 30%. So then kita buat banyak program mentoring. Ini yang Prof. sebut ni. Kita banyak buat program mentoring, coaching. Kita ada UTM Shine, we bagi dia grant sampai sekarang ada. Walaupun jadi benda ni usaha. Pokoknya usaha yang orang kata yang kita rancang lah, sebab kita sorry lah kan, kita kena admit lah dalam budaya kita kematangan untuk mereka-mereka yang menjadi ahli akademia ni belum sampai peringkat macam overseas lah. Orang yang memang passionnya begitu. Kita kadang jadi ahli akademik ni sebab kita satu dah tiba-tiba ada grant nak buat PhD. Tiba-tiba dah dapat PhD nak kerja apa? Dapat PhD industri tak bagus. Kalau dalam perkhidmatan awam pun PhD dia tak recognize. So jadi pensyarah. Jadi bila jadi pensyarah ni kadang-kadang dia punya asas tu macam saya sendiri pun dulu kan. Seolah career. Bila career ni itu yang saya tak pandai menulis, dia kata, saya tak pandai research. Padahal jadi saya rasa kita kena terimalah hakikat bahawa kita perlu membangunkan mereka-mereka ini. Jadi bagi saya lah kalau kata dia panggil kejujuran tu, jangan dikaitkan dengan ranking, jangan dikaitkan dengan KPI. Kita pun tak mahu orang yang complacent dalam kalangan akademia kan, orang yang, dan kita ni sebab kita ni role model. Saya rasa kita ni akademik ni role model. Kecemerlangan Datuk Ibrahim sebut tadi. Kita yang sepatutnya menunjukkan kecemerlangan. Naik pangkat. Sebab kami di UTM ni kami ada ISAS. ISAS ni core value kami lah, integrity, synergy, excellence dengan sustainability. Saya pegang kepada excellence. Saya kata, you all, professorship is not your right. Professorship is you are accountable to get that professorship as academia, because your reputation membantu reputation university. Kalau you tak nak jadi profesor, maknanya you tak layak duduk itu. Dia bahasa kasar lah, maksudnya you have to work towards excellence. Jadi ini menjadi tanggungjawab, bukan menjadi suka-suka dia. Aku tak nak jadi profesor lah, tak boleh. Sorry lah kawan akademia, you must work hard enough, strategic enough, smart enough, you must get professor minimum, to be to be able to be recognized as good academia. Walaupun kita ni laluan masing-masing, saya pun kalau research saya pun hanyut juga kan, tapi maknanya contribution tu akan dikira lah dalam kita punya orang kata apa. Jadi bagi saya nak concludekan kalau nanti mungkin Datuk Prof. Rosnah akan tanya Datuk Ibrahim juga lah kan tentang tadi tu. KPI bagi saya, KPI mendisiplinkan diri kita. KPI orang kata apa, meletak kita menjadi lebih inovatif, bukan menjadi orang kata apa lebih menipu. Tak nak lah kan, tak maulah KPI kita pun tipu-tipu, tak maulah kan. So dan saya yakin institusi yang tak ada ranking pun, yang tak kisah dengan ranking, tak kisah dengan
apa-apa rating dan sebagainya, bagi saya lah, if they have a good leader, that good leader will drive them towards excellence. Dia will drive. Sebab apa? Itu menjadi sebahagian daripada yang akan sustain the energy. Kalau organisasi tu, universiti kan, brain PhD, dia tak boleh duduk diam. Dia kalau dia menggelegak kan, dia memberontak kalau universiti dia tak bergerak ke depan. Jadi without rating pun bagi saya, if you have a good leader, they must drive you, they will take you to excellence. Itu saja Prof untuk setakat ini. Terima kasih Datuk Wahid. Saya dengar perkara lebih kurang sama, sealiran dengan pembicaraan Datuk Ibrahim tadi, pengupayaan akademia, pentingnya kita buat mentoring, coaching untuk membina kecemerlangan. Sebab itu yang jadikan ranking itu sebagai consequence. Dan ranking itu pula memanglah penting untuk visibility universiti. Sebab kita pun tahu kalau pergi promosi luar negeri kan, luar negara, kalau student tanya, first thing parents dia tanya ranking. Nak pergi mana? Kita pun kalau hantar anak-anak belajar kat luar negeri kan, tengok je kat universiti apa. Yeah. Jadi itu orang kata natural. Jadi kita, tugas kita mencapai kecemerlangan. Terima kasih banyak kepada dua panel kita telah berjaya mengupas mengenai isu kecemerlangan dan peranan kita di universiti, ya, tanggungjawab dalam accountability kita sebagai akademia lah menuju kecemerlangan. Jadi untuk presenter akhir ni, kalau itulah apa yang kita bincang tadi, jadi apakah peranan yang perlu diambil oleh IPT untuk mempromosikan budaya integriti akademik ni? Tadi Datuk Wahid dah sebut sikit pasal leadership. Apa lagi yang boleh tambah? Kita bagi Datuk Ibrahim mulakan dulu, macam mana? Okey, sebelum saya menjawab itu, peranan universiti untuk memperkasa integriti dan juga kewibawaan akademik, ya. Budaya tu Datuk. Budaya. Ya, budaya tu. Tapi saya nak kupas KPI ni. Saya suka nak kupas KPI sikit. Okey. Kita mesti faham KPI. Kita mesti kena faham betul-betul, ya. KPI ni ialah alat pengukur dalam dunia korporat, ya. Kita mesti faham dalam dunia korporat bagi mencapai kualiti dan sasaran. Ada sasaran dan ada kualiti. Jadi kalau kita nak terjemahkan dia di dalam dunia akademik, kita mesti tahu caranya, bukan sebarangan. Contohnya, saya tengok banyak universiti mengatakan, okey, setiap ahli akademik mesti mempunyai 2 penerbitan dalam, maknanya seolah-olah dipukul rata keseluruhan. Pada saya, kita mesti melihat akademik ini dalam 3 konteks. Malangnya konteks yang tengah, konteks atas ni akademik yang cemerlang. Mungkin dalam 5 hingga 20%. Lepas tu yang tengah ni, 70-80% ialah akademik yang average. Slightly above average. Dan lepas tu kita ada akademik yang di bawah par lah. Ya, tidak dapat mencapai. Sebab KPI biasanya adalah piawai yang menjadi purata untuk keseluruhan. Jadi kalau kita deal dengan KPI dengan orang yang lemah, dia kata, ya Allah, tak mungkin saya boleh capai. Kalau dulu pun saya boleh terbit 1 dalam 3-4 tahun, sekarang you nak suruh saya buat 2 dalam setahun, jiwa dia dah luntur macam tu kan. Tapi kalau kita bercakap KPI ni pula dengan our excellent group yang 15-20% ni, dia dah menerbit 20, 15, 10, 5 lah sekurang-kurangnya. Dan kalau KPI 2 tak ada masalah pada dia boleh goyang kaki je. So artinya cara kita, KPI penting untuk universiti, tapi cara kita terjemah kepada pelaksanaan perlu secara bersifat individu. Saya ingin kalau boleh, ini tugas dekan ke tugas apa, tiap satu ahli akademik itu mempunyai dia punya report card. Dan kita boleh melihat apa yang berlaku 5 tahun terakhir untuk membina dia untuk 5 tahun ke hadapan. Jadi ini tanggungjawab ketua jabatan atau dekan, bukannya universiti. Dan
kita kembangkan mereka mengikut report card. Dan cara menilai, pada saya, cara menilai KPI untuk akademik tak boleh tahunan. Setengah kerja kita ialah bersifat 2 tahun atau 3 tahun. Kerja-kerja yang hebat bersifat 5 tahun kadang-kadang. So, katakanlah KPI kita dinilai untuk sela 3 tahun, tapi kita repeat 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Of course, kita boleh nilai setiap tahun. Tapi ini penilaian setiap tahun itu adalah hasilan pada 3 tahun terakhir. Dengan cara ini, kita akan dapat melihat pembangunan yang nyata, bukan pembangunan yang dibuat-buat. Ya. Sebab bila kita membuat penilaian tahunan, tiap tahun mesti ada banyak ni publication. Inilah mula macam-macam hal dibuat oleh ahli akademik. Okey, itu kupasan saya mengenai KPI. Satu lagi kupasan saya yang saya rasa penting ialah saya tak sempat cakap tadi. Ahli akademik ialah berkait dengan mencari kebenaran berkait dengan penyelidikan. Ya. Jadi kalau siapa saja ahli akademik yang berkata, oh saya tak suka penyelidikan, saya tak pandai penyelidikan, itu dah bukan ahli akademik. Kenapa saya kata segala-galanya berkisar pada penyelidikan? Penyelidikan ni ialah satu kitaran ke atas, ya. Satu cycle ke atas dalam tempoh yang panjang, bermula dengan kepakaran seseorang, dan dalam kitaran ke atas itu maka muncullah idea-idea baru, perkara-perkara baru yang penting untuk pengajaran, untuk kolaborasi, dan juga untuk menyumbang kepada masyarakat. Jadi tanpa kitaran penyelidikan, sumbangan kita adalah superficial, di permukaan saja. Kita mencari di sana sini untuk menyumbang. Tetapi dengan satu kita bayangkan, saya membuat kajian mengenai geopark ni dah dekat 25 tahun. Dan masih banyak lagi yang perlu saya lakukan. Dan setiap kali cycle itu, maka wujudlah penemuan baru, perkongsian baru, sumbangan baru. So saya harap ahli akademik muda janganlah tergesa-gesa dan nak membuat banyak sangat macam-macam penyelidikan. Fokus pada 1-2 penyelidikan sampailah berjaya. Dan dalam kitaran itu akan menghasilkan pelbagai dapatan-dapatan untuk pengajaran, untuk kolaborasi dan juga untuk sumbangan. Sebuah universiti, okey, ini pada saya simple. Sebuah universiti kalau dia nak membina sekitaran yang kondusif, membangun menjadi sebuah universiti yang hebat, kita perlu mempunyai pemimpin akademik yang hebat. Hanya pemimpin akademik yang hebat dapat melihat talent yang hebat. Bukan, saya tak kata sangat hebat, tidak. Sekurang-kurangnya berwawasan, sekurang-kurangnya mempunyai etika yang tinggi, cukup kewibawaan, dan mempunyai wawasan yang bagus, wawasan yang jujur, wawasan yang ikhlas. Lihat masalah di dalam tu dan berani menyelesaikan masalah, dan tidak menyimpannya, dan jangan terlalu terpengaruh dengan kehendak-kehendak luaran. Of course, kehendak luaran ni kadang-kadang sukarlah kan, kalau kita menteri cakap atau ketua pengarah bercakap kita tak nak buat pun susah juga, nanti 1 term saja. But what's wrong with 1 term? After all, tanggungjawab ni berat pada saya lah. So kita kena yakin, pemimpin tu kena yakin, pemimpin tu perlu mendapatkan maklum balas daripada sarjana-sarjana yang di dalam universiti tersebut. Jadikan dia sebagai wawasan bersama, common vision, dan bina strategi-strategi, dan Naib Chancellor hanya sebagai menjadi orang atas lah yang menyokong perkara-perkara ini, promosikan. Memang betul kita perlukan visibility,
manage perception, saya tak pernah sebut. Ini managing perception ni sangat penting. Kalau kita buat persepsi yang negatif, negatiflah kita. Kalau kita buat persepsi yang positif, positiflah kita. So kalau ada persepsi negatif, bagaimana kita nak urus dia? Ialah ringkasnya ialah kalau universiti itu mempunyai chancellor dan dekan-dekan yang hebat dan bagus dan jujur, universiti akan berkembang dengan baik. Terima kasih. Okey, Datuk banyak bercakap mengenai pemimpin akademik ya. Seolah-olah ada perkara yang selalu sering diperkatakan juga, intellectual courage. Kita memerlukan pemimpin akademik yang berani mengatakan kebenaran, mencari kebenaran dan jujur dalam pencarian kebenaran. So Datuk Wahid nak tambah apa? Okey, saya nak tambah sikit je daripada apa yang sebut oleh Prof. Datuk Ibrahim tadi tentang, sebab tadi kan soalannya ialah apa peranan universiti. Ya, untuk mempromosi budaya integriti akademik. Okay. Kalau yang khususnya yang tadi yang Dr. Ibrahim telah membentangkan framework keberanian dan the environment universiti ni ialah environment dipanggil collegial. Collegial maknanya kita bawa banyak empowerment. So universiti kalau NC tadi Dr. Ibrahim kata dia jadi macam facilitator je. Dia facilitate kan, dia empower, dia facilitate. Maknanya dia nak push orang naik, push orang naik, bukan tekan orang turun. So, sorry lah kan Prof. Rosnas kalau nak share. Saya daripada civil engineering faculty. Civil di UTM ni untuk makluman, latest ni bila Datuk Siti jadi NC, kita boleh claim kita ada 9 NC produced from our faculty. So Datuk Siti walaupun dulu dia pernah jadi TNC, sekarang dia jadi NC kan, kita claim. So dia daripada environment ekosistem di awam lah, di kami lah, tempat kami. Jadi boleh kongsi lah Datuk, apa budaya di fakulti tu. Ini yang saya tak nanti nak sembang. Saya pun sebenarnya, sorry lah kan, saya ni jenis macam ni kan. Saya harap tak ada siapa yang take it seriously lah. Even saya yang tak ada quality pun jadi NC. Okay. Meaning saya grow in that ecosystem. Maknanya Datuk Azrai, siapa yang tak kenal Datuk Azrai, siapa tak kenal dulu NC UTHM Datuk Ismail Bakar, siapa yang tak kenal NC UUM dulu Datuk Mano Saleh, lepas tu dia pergi OPSI. Ni semua orang civil. Okey, apa dia punya, kalau orang tanya apa yang kita buat, saya rasa kita tak buat apa-apa. Cuma kita meraihkan. Kita meraihkan orang kata apa, suasana very collegial. Dan satu benda, pernah orang tanya saya dalam among kami lah different faculty kan. So dia kata apa? Dia kata apa ya? Saya kata kami ni memang nak kita naikkan orang kan, meraihkan. Jadi bila di ekosistem ramai yang naik, yang bawah pun boleh follow. Kan dia create vacuum tu. Dan satu benda yang dia kata dengan saya lah. Memang profesor pun dia sekarang. Dia kata apa? Kat fakulti dia kata orang yang naik ni dia tarik turun. dia kata lah dia punya perception, dia kata kat fakulti dia bila ada orang naik dia kata dia orang nak tarik turun. Jadi insyaAllah kot mungkin kat awam tak berlaku. Jadi maknanya semua naik. Semua naik jadi kita benarkan orang naik lah. Itu satu lagi kalau nak joke juga, dia orang kata kami ni civil. Civil ni dia people-nya we are more civilized lah. Okay, forget about that. Jadi peranan yang saya rasa peranan tadi kita dah sebut collegial empowerment, facilitating dan sebagainya. Saya rasa nampak peranan ni kena lihat daripada semua orang. Sebab kita environment kita macam itu. Maknanya ada individu punya peranan, ada leadership punya peranan dan ada governance. Saya Datuk Prof. Ibrahim bila sembang pasal KPI apa semua tadi, bagi saya lah kita ada kekurangan sebenarnya, kepakaran dalam nak merangka. Sebab tu saya dulu sebut, saya tak nak sebut KPI ni as we manage KPI. Kita manage performance. So manage performance ni bukan hujung tahun sahaja. So ekosistem tu kena betul. Jadi taklah kita duduk macam Prof. yang kata tengok report card kan, tengok report card kita application banyak. So kita kita kena admit bahawa dalam ekosistem universiti ketika ini kita tak ada satu tim pengurusan sumber manusia yang betul-betul pakar nak menguruskan keadaan kita. Sorry, itu pandangan saya, and saya struggle dulu untuk dapatkan sisi ekosistem. Jadi sebab tu dia create sistem KPI. Dia create sistem tu. Jadi maknanya sistem tu very rigid, kadang-kadang tak boleh nak address semua keadaan. Malah kadang-kadang sistem tu lagi pening kepala.
sorry to say kan. Jadi kadang-kadang mungkin kita kena bangunkan kepakaran ini. Kalau boleh biar semua universiti bangunkan kepakaran ini supaya maknanya pensyarah boleh even Datuk kan, even simple thing. Kita manage research, tak tahu kat UKM macam mana. Kat UKM dia kata kat grant senang dapat, manage grant dia lagi susah dia kata. Bayangkan bila kita kata kita ada KPI, manage KPI lagi susah daripada KPI. Ini contoh. Jadi bagi saya kepakaran yang kita kena bina, hari ni kalau harapnya pendaftar UUM dengar, itu concern kita sebagai orang akademia. Maknanya supporting sistem yang belum mencapai tahap di mana kepakaran HR kita sampai kepada level di mana mereka boleh manage benda ni. Sebab saya pun setuju dengan Prof. Ibrahim, isu dia bukan KPI kita tu sangat, dia isu manage that. Apa sistem kita? Apa yang terbaik untuk orang akademia. So kalau they can come back to us, kan, design satu sistem yang fleksibel, mengambil kira tadi keadaan-keadaan kepakaran tu berada pada sudut-sudut tertentu, orang-orang tertentu sebenarnya, saya insya-Allah lebih baik. So fokus yang lebih fokus lah kalau saya nak share di UTM. Contohnya kita memang untuk makluman lah saya rasa akademia kita ni, I don't think PhD is everything. I don't think PhD is everything. Sebab tu bila saya jadi NC dulu, first thing saya buat UTM lead kepimpinan akademia. Sebab apa? Minta maaf juga again, pengalaman saya juga dulu, kita ni susah nak train orang akademia. Satu dia ego, sorry kan kita kena admit, ego akademia ni pelik sikit kan. Wah, hebat. Sebab saya pernah duduk di pembangunan universiti, so saya tahu macam mana bila berdepan dengan orang akademia. Kadang memang dia keronyok-keronyoknya apa nama kawan-kawan bukan akademik kan. Jadi kita kena ada, saya rasa orang PhD is not the end of the journey dalam kerjaya akademia. Sebab tu kita ada mentoring, pembangunan leadership dia. Sebab tu di UTM saya dah pernah cerita dengan Prof. Rosna, kita ada contohnya basic competency, of course PTM satulah, transformasi minda, tapi kita ada basic kompetensi. Dan saya dimaklumkan oleh Prof. Rosna pun ada, kena buat proses diploma dan sebagainya. Itu mengisi supaya dia tak rasa macam PhD tu everything. Sebab tu kalau kita biarkan dia dengan PhD, kadang-kadang dia hilang arah tu. Kadang-kadang research pun kesian dia, kadang-kadang dia nak start kat mana. Takkan dia nak reinvent the wheel kalau tak ada orang kata apa, mentor mentee tadi kan, tiba-tiba masuk je, oh you kena buat research, you cari grant. Saya pensan dia. Dan dia tak boleh buat dalam ekosistem nak macam UTM yang maknanya ada profesor yang dah sampai ujung, ada yang baru nak mula. Jadi kalau kita tak orang kata gembeling ini, saya rasa ini peranan bagi saya lah, peranan leadership dalam universiti. Di semua peringkat lah, dekan dan sebagainya. Sebab tu kami kalau di UTM kita ada ISES, kita yang sebut kan, integrity is one, but kita ada synergy. We put synergy as one of our core values. So apa kita nak mereka ni bekerjasama as college, walaupun kita kata kita college tapi susah sebenarnya. Sebab bila research ni kadang-kadang dia melibatkan kadang grant dan sebagainya, ada orang yang kadang-kadang dia nak makan sendiri. Jadi saya rasa dia kena di-structurekan, dia kena distrukturkan, di-institutionalizekan. Jadi sama juga saya rasa untuk nak budaya ni juga, saya rasa proses pemilihan. Ketika buat rekrutmen, ketika kita nak mengesahkan jawatan, kalau 3 tahun tu tak nampak bayang dia bila jadi akademia, saya rasa better we put them out. Kalau tidak kita masukkan di dalam sistem, dia jadi problem. Saya selalu sebut, satu orang saja problem dalam institusi ni, sakitnya sampai ke NC. Seorang je. You have one problem, toxic people, problematic people, dia punya sakit berat. Jadi maknanya dia akan distract the whole ecosystem. Pembangunan saya dah sebut tadi kan, menghayati visi, misi, pengurusan prosesi saya sebut. Ini adalah benda-benda yang kita kena ada lah, ingredient yang kena ada. Sama juga dalam kenaikan pangkat, wujudkan ketulusan setelus-telusnya. Jangan ada orang kata, oh, kau boleh dapat, aku pun nak dapat. Jadi dia akan gunakan kadang-kadang sistem yang tak telus. Ini kadang kalau kita biar, so macam mana kita nak handle? Kan dah out of hand, kan semua orang buat macam itu. Jadi saya rasa bahayalah. Dan kena berfungsi dengan baiklah. Dan itulah yang tadi bila kita sebut tentang pembangunan beyond the PhD dia tu, termasuklah peranan dia sebagai akademia lah. Kalau kami di sini kami tekankan tentang pembangunan kemanusiaan, ke arah kesejahteraan. Bagaimana saya kadang-kadang saya sebut this is perjuangan sebenarnya. Satu perjuangan untuk akademia. Kalau kami sebab kami BC itu kesejahteraan sejagat. Jadi selalu kita fikir dalam konteks tersebut. Jadi harapnya budaya integriti itu akan tertanam melalui proses-proses tadilah, insya-Allah. Itu saja. Dan satu lagi saya nak sebut ni, kita tak sebut post-COVID. Saya
dalam menghadapi post COVID ni, so integriti tu kena lebih kuat. Bagi saya lah. Utamanya apabila Dia ada everything kenal is online, online. dia tak tahu. Dia pun tak ada dalam tu, dia pun tahu apa-apa dia buat. Wallahualam. Itu mungkin sesi yang berbeza lah kot. Bila nampak pun tak ni, apatah lagi tak nampak ya. Tak nampak. Nak dengar bunyi tak nampak tuntang-tuntang. Tadi menarik ada Datuk Wahid sebut pasal kenaikan pangkat. Tapi seringkali akademik mengatakan Tianggo selalu berubah. Apa pandangan Datuk? Saya ke? Saya selalu macam ni lah. I think, Komen ini- selalu seringkali lah dilontarkan oleh rakan-rakan kan. Apa pandangan Datuk sebagai mantan VC? saya rasa kita selalu saya sebut dulu kan. Saya rasa kita tak ubah. Goalpost is there. Sama je. Saiznya sama, tingginya sama. Kita ubah goalkeeper saja. Okey. So, maknanya kalau kata VC universiti tu nak menjadi ke arah lebih baik, maknanya dia akan naikkanlah dia punya quality goalkeepernya. So jangan, kalau goalpost berubah saya rasa is impossible. Memang kita boleh protesnya. Tapi kalau setakat goalkeeper berubah, saya rasa itu perubahan natural, perubahan secara tabii semula jadi, goalkeeper akan lebih baik. Kan kita tengok football lebih baik kan, quality football hari ni kan. Nah, itu saya rasa secara tabiinya begitulah, wallahualam. So Datuk merasakan goalkeeper semakin berkualiti lah maksudnya. Lagi lama kita berada di pendidikan tinggi ini, goalkeeper kita makin berkualiti. I think tak tahulah Prof. Ibrahim kan, bagi saya itu natural process. Natural process. Maknanya apa orang kata, usaha ke arah lebih baik. Kita takkan nak pun apa yang hadis pun ada sebut kan, kalau semalam sama dengan hari ni pun dah tak betul. Okey. Kalau hari ni orang kata apa lebih teruk daripada esok, lebih teruk daripada apa lagi hari ni pun dah something tak betul. So to me is a continuous improvement. Dan berlakulah tadi goalkeeper yang lebih baik dan lebih baik. InsyaAllah. Itu saya punya analogi lah. Menarik analogi Datuk ni. Goalkeeper lebih matang, lebih baik. Jom kita pergi dah soalan terakhir Datuk berdua. Kita nak rumuskan sikit. Jadi berdasarkan perbincangan kita hari ini, saya melihat banyak perkara telah kita bincang. Yang paling penting saya tengok academic leadership atau pemimpin akademik yang matang dan berasaskan governance yang bagus lah. Sebab itulah menjadi seorang self policing yang baik untuk setiap institusi itu. Jadi, apakah pengharapan ataupun way forward lah kepada akademia dalam usaha kita membantu universiti dan juga negara kita memartabatkan universiti agar kekal relevan, dihormati dan dirujuk? Jadi saya minta Datuk Ibrahim dulu ke? Silalah. Dulu Datuk Ibrahim dulu lah. Saya follow belakang. Bagi Datuk Ibrahim, bagi Datuk Wahid sihat Ustaz. Ya. Bagi Datuk Wahid lah dulu. Ya ke? Okey, Datuk Wahid. Teruskan. Dah dia beri tu, saya beri ambil je lah. Bagi saya way forward bagi saya lah satu, kalaulah kita rasa kita dah tenggelam lah kalau ini macam again Prof. Rosnah, kita nak address kalau mereka ni yang tergolong dalam kalangan yang tak nampak dah jalan, yang seolah macam aku ni apa ni dalam akademia ni, dah tak tahu apa yang sebenarnya peranan dia. Bagi saya suka perkataan soul searching. Ni individu lah. Buatlah soul searching, tanya diri balik apa sebenarnya aku ni. Adakah ini satu kerjaya yang macam kerjaya lain, ataupun akademia ni ada satu dia punya dipanggil jiwa tu, soul of the academia ni. Ini Datuk Zaini punya subjek ni. Sebab apa dia orang selalu kaitkan Harvard produce so many good people, tapi at the end of the day ada yang masuk penjara. Ini dibalik kepada nilai compass, the true compass, the true north. Dan saya rasa peranan institusi juga menanam supaya ahli-ahli akademik ni sentiasa ke arah visi dan misi yang sama, yang betul. Maknanya apa dia buat sama, sebab tu mereka ni enjoy all this flexibility, dia ada banyak freedom, they are empowered. Tapi apa yang perlu dia buat ialah dia faham sentiasa true north dia. Ke mana dia nak pergi, apa peranan dia. Itu saya rasa kena buat. Institusi kena buat. Secara berterusan. Ini pembangunan kita kata kepimpinan ni. Di semua peringkat daripada mula sampailah dia mungkin meninggalkan institusi. Sebab tu dalam dunia akademia kan Prof, kita tengok mereka ni tak susah nak pencen. Prof. Ibrahim mana pencen kan? Maknanya peranan kita berterusan. Ekosistem untuk dia tu tersedia selagi mana mereka ni boleh berperanan sebagai seorang akademia yang benar-benar akademia lah.
kan, dengan researchnya, dengan contributionnya, dengan menjaga integritinya, sentiasa orang kata apa, bawa to another level up. Another level up tu menarik tu. Maknanya always bukan not at the same point, not at the same point. Besok dia jumpa benda baru, lusa dia jumpa benda baru. Dia start buat analisis. Saya sebenarnya nak sebut tadi, integriti ni bila kita sebut tentang tak boleh, saya tulis sebenarnya, ilmu tak boleh dicemari oleh orang kata apa, amalan tidak berintegriti. Tapi dalam pencarian ilmu, kita mungkin buat silap. Kita mungkin menjumpa benda yang tak betul. Tapi proses seterusnya, secara berintegriti akan membetulkan benda yang tak betul. Atau belum kita jumpa lagi benda tu. Jadi itu saya rasa di-allow lah. Dan saya cadangkan juga jangan terpengaruh lah, ambil mudah. Kadang jawapan kita, dia boleh, kenapa aku tak boleh? Saya rasa kita yang kena jaga. Yang boleh tu kita cuba nasihatkan, tengok pandang-pandang dia. Sebab tu salah satu daripada bagi saya lah, kefahaman saya tentang integriti ni. Kalau kita benar-benar berintegriti, kita akan menegur kawan-kawan kita yang tak berintegriti. Kita akan mengingatkan mereka bahawa amalan mereka tu tidak berintegriti. Tegur sama ada melalui mekanisme ke, saluran-saluran aduan ke. Dunia ni kecil, sekejap je orang dapat jumpa kan. Dan saya juga, saya rasa kita baliklah, kita ni orang Islam, kita ramai majoritinya Islam. I think rezeki Allah tentukan, kan, bukannya cara tidak berintegriti. Jadi satu hari saya pernah, ni zaman muda-muda dulu, saya nak pergi bayar zakat dekat pejabat wilayah agama. Saya tengok orang bawa beras selori, Datuk. Bila bawa beras selori, orang tanya kenapa bawa beras selori? Saya nak pergi haji, dia kata. Saya tak tahu berapa lama dah saya tak puasa, nak bayar fidyah. So, bayangkan itu dalam konteks dia rasa dia berdosa, dia kena bayar hutang dia. So, kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, bayangkan kalau esok dalam kubur kita ditanya tentang kita dah mewariskan ilmu, tengok ilmu tu tak betul. Lab kita tipu, data kita tipu, publish paper. Kalau kita tengok North Korean scientist kan, dia tarik balik dia punya status itu kan. Bila orang dapat bahawa dia salah, dia main buat je data dia. Bagi saya ini pengajaran yang sangat baiklah. Dan saya last kali saya rasa kita kena bina satu komuniti akademia yang dihormati dan terus dihormati dan memainkan peranan kita lah. Membina orang kata apa, kesejahteraan sejagat. Itu saja kot, the way forward yang saya bayangkan lah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Wahid. Soul searching, our true north, finding our true north itu merupakan pokoknya jiwa akademia seseorang itu di pendidikan tinggi. So Datuk Ibrahim, rumusannya from Datuk. Okey, terima kasih banyak ya. Pertamanya, kita perlu percaya bahawa setiap universiti itu unik dan mempunyai kelainan, mempunyai harapan dan boleh berkembang sehebat yang boleh secara tersendiri. Jangan sekali-kali bandingkan antara satu universiti dengan universiti lain. Itu sebab saya sebenarnya isu ranking ni saya tak berapa berminat kerana kita membanding-banding dan cara kita membandingkan itu juga adalah berasaskan kepada beberapa parameter yang kita anggap parameter yang homogeneous ya, yang kita rasa itulah saja parameter yang penting. Okey, itu pertamanya. Artinya UUM umpamanya atau UKM atau UTM, kita boleh bergerak, universiti ini boleh bergerak kepada tahap yang sangat hebat apabila kita kenal universiti kita mesti kenal universiti kita. Keduanya ialah universiti itu bukan bangunan, bukan kawasan yang luas, landscape yang pelbagai, tetapi universiti itu adalah manusianya, individu manusianya. Dan individu manusia di dalam itu saya boleh katakan ada tiga kelompok yang besar ya, Satu kelompok ahli akademik, ini the core lah tadi. Kedua ialah kelompok pelajar. Ketiga adalah kelompok sistem sokongan. Tiga-tiga ni mesti dikembangkan dengan caranya. Umpamanya pelajar ya, kita perlu memberikan perhatian kepada pengambilan pelajar yang baik dan meningkatkan kualiti pelajar dari masa ke semasa. Selagi kualiti pelajar kita tidak berkembang, universiti tidak akan berkembang. Lebih terutamanya ialah kualiti pelajar di peringkat postgraduate lah, siswa azhar lah ya. Okey, ini saya nak
joke ajalah. Kalau kita ambil terlalu banyak pelajar PhD daripada kalangan politician, apa yang kita harapkan daripada mereka? Penyudahannya mungkin ahli akademik sendiri yang kena membuatkan kerja untuk mereka. Jadi kita mengambil pelajar masters atau PhD ini perlu berhati-hati. Benarkah mereka ini betul-betul ingin belajar, berguru untuk mencapai? Okay. So kualiti pentadbiran juga penting, sebab tanpa pentadbiran yang bagus, governance yang bagus, ini bila saya cakap pentadbiran termasuklah LPU. Saya melihat kelompok LPU itu ialah sebagai governance, ketua kepada the governance sebuah universiti. So kalau kita ada LPU dengan dia punya chairman, dia punya pengurusi yang hebat dan memberikan peka terhadap kelemahan-kelemahan governance dan memperkemaskan governance, bekerja untuk mendapatkan dana dan itu semua, maka kita governance itu, universiti itu ada disokong oleh sistem governance yang baik. Tetapi kunci kejayaan ialah individu akademik. Ini yang saya perlu tekankan, ya. Kita boleh lihat di seluruh dunia, nama universiti, imej universiti, wibawa universiti, bukan kerana universiti itu, bukan kerana bangunannya, tetapi kerana 1, 2, 3, 10 atau 20 ahli akademik yang bertaraf dunia. Mereka jaga, ya. So bagaimana untuk kita mendapatkan ahli akademik yang bagus? Dia perlu bermula dengan pengambilan. Tadi Datuk Wahid ada sebut. Kita janganlah kalau dulu masa kita universiti baru, kita perlu ambil banyak sangat ahli akademik, kita tak ada pilihan. Tapi itu telah menimbulkan masalah lah kepada universiti pada saya. Tetapi sekarang ni bila kita membuat penggantian, ya, kita perlu mengambil dengan bagus. Artinya kita ada sistem tutor, sistem mereka bersama dengan ahli akademik dan kita nilai mereka. Jadi bila mereka dah bersesuaian, barulah dia masuk dalam sistem. Sebab dalam universiti, 1 boleh jadi 100, 100 boleh jadi 1. Artinya 1 profesor yang hebat, 1 ahli akademik yang hebat sama seperti 100 di dalam sebuah universiti itu. Dan 100 yang kurang hebat, yang biasa-biasa saja, seperti 1 saja. So itu sebab pengambilan itu penting. Bukan saja pengambilan penting, tetapi keluar, ya, bila dia retire juga penting. Saya tidak bermaksud untuk setiap orang bila dah 60 mesti kita pertahankan. Tetapi kita perlu tahu ada beberapa orang yang hebat-hebat yang kita perlu pertahankan. Dan keadaan semasa dalam 5-10 tahun terakhir ni, bila kita kata tak ada duit lah, kita kata macam-macam, dan apabila sistem governance yang kurang berani lah, kita sebenarnya telah mengorbankan banyak profesor yang hebat yang patut menjadi landmark lah kepada sebuah jabatan atau fakulti itu. Dah tak ada. Saya punya untuk cakap ni, jabatan geologi di mana saya mulakan kerjaya saya, satu ketika dulu ada 10 profesor dan memang terkenal di peringkat kebangsaan. Sekarang ni tak ada seorang pun profesor. Ada 1 profesor akan besar di tahun depan. Dan seolah-olah seperti satu jabatan yang mentah semula. Sebenarnya sekitaran sebuah universiti, dia menjadi makin hebat. Bukan dia menjadi hebat dan mentah balik. Hebat dan mentah. Itu maknanya kita tidak mempunyai perancangan yang baik lah. So, okey. Untuk ringkaskan, tumpuan yang tinggi perlu diberikan kepada ahli akademik, membina ahli akademik, mentoring ahli akademik, memilih ahli akademik yang bagus, mengekalkan ahli akademik yang bagus. Of course, perlukan kepimpinan yang bagus. Mungkin itulah way forward. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ibrahim dan juga Datuk Wahid. Satu rumusan yang mantap daripada 2 panelis kita ini, kalau dapat saya summarize, mungkin tak tercapai apa yang saya cuba ni. Apa saya lihat adalah pokok pangkalnya adalah wibawa akademik itu sendiri.
ambilannya, dan how do we retain good talent. Sebab saya sungguh teruja dengan perkataan Datuk Ibrahim tadi, universiti menjadi mentah semula. Sebab sepatutnya selepas 40 tahun, 100 tahun, universiti makin matang. Di mana kita mengekalkan profesor yang hebat-hebat sebagai landmark for the university. Sebab profesor ni, kalau true profesor, dia sampai bila dia bekerja walaupun tak ada jawatan. Saya ingat Prof. Datuk Ibrahim dah pencen lama kan? Dia masih lagi relevan, masih kekal relevan, masih bersemangat. Jiwa akademik itu terselah sekali. Jadi mungkin tak semua ke arah itu. Mungkin yang Datuk cakap tadi, yang 5 hingga 20% itu yang berjiwa akademik, yang really passionate, yang membuat penyelidikan dari tahun pertama sampai tahun ke-40-nya masih bidang yang sama, fokus yang sama. Dan inilah yang akan menentukan wibawanya universiti itu dan wibawanya jabatan itu. Dan saya juga mendapat input daripada Datuk berdua mengenai rekrutmen, ya, pengambilan staff, pengambilan tenaga akademik kita. Kalau zaman dahulu mungkin kita tak cukup, sekarang ini kita ada lebihan, mungkin lebihan pool yang berminat untuk menjadi tenaga akademik. Pemilihan itu harus diberi, orang kata, scrutiny ataupun diberi satu analisis yang lebih matang lah, ya, untuk memastikan sustainability atau kelestarian kecemerlangan universiti itu. Dan juga kita tak lupa kualiti pelajar, sebab kita yakin at the end of the day kan, pada penghujungnya kualiti akademik itulah yang akan menarik perhatian pelajar. Sebab akademik yang berwibawa, yang berkualiti itulah yang mungkin menarik perhatian pelajar dari segi penyelidikannya, penerbitannya, kesohorannya, yang akan memanggil pelajar datang ke universiti. Jadi pokok pakalnya kita harus mencemerlangkan akademia kita melalui mentoring dan coaching yang berterusan. Dan itu harus dimulakan oleh pemimpin akademik universiti sendiri yang memberi perhatian serius kepada perkara ini. Jadi kita ada lebih kurang berapa ya? 5 minit, tak sampai 10 minit lagi lah, maksimum 5 minit lagi untuk saya boleh ambil satu soalan mungkin. ada 2-3 soalan kat sini. Tapi banyak je yang dah terjawab waktu perbincangan kita tadi. Cuma ada satu soalan yang menarik di sini daripada peserta. Apakah kualiti dan petunjuk terbaik menjelang 3 tahun tempoh percubaan sebelum pengesahan perkhidmatan seorang akademia harapan negara? Kalau Datuk boleh beri hint sikit, katalah kita tadi Datuk ada mention kan, kalau rasa belum masak, belum matang, jangan confirm. Jangan confirmkan mereka, bagi mereka betul-betul bersedia. Jadi apakah petunjuk terbaik? Ada siapa nak jawab? Datuk Ibrahim dulu. Okey, Datuk Ibrahim. Saya ikut belakang nanti. Ya, kerjaya akademik dalam masa 3 tahun agak singkat, ya. Jadi susah nak menilai. Itu sebab pemimpin boleh membau talent, boleh merasakan talent. Tetapi ada indication dia. Umpamanya dalam konteks dia menjadi pengajar, ya. Apakah komponen dalam pengajaran, persediaan dalam pengajaran yang mereka telah lakukan, itu dapat dijadikan petunjuk lah, ya. Macam saya merasakan originality, keaslian dalam pengajaran tu sangat penting. Idea baru dalam pengajaran tu sangat penting, bukan mengikut saja cara-cara lama. Dalam penyelidikan 3 tahun, saya rasa kalau betul-betul serius, tambah pula bila dah buat PhD, pastinya sudah boleh ada 1 atau 2 penerbitan. Kalau tidak yang tahap yang tinggi pun, sekurang-kurangnya dalam jurnal-jurnal yang bersesuaian dalam bidang mereka. So, 3 tahun sudah patut ada penerbitan, sudah dapat menunjukkan pengajaran yang identiti sebagai pengajar yang tersendiri. Itu mungkin dari saya lah. Okey, Datuk Wahid, macam mana? Itulah sebenarnya saya kalau personally saya rasa memang tak cukup 3 tahun. Ya. Walaupun kita boleh ambil lah PhD itu sebagai ukuran kecemerlangan, penerbitannya sebagai ukuran kecemerlangan. Tapi bila comes tu contohnya nak secure grant, nak bekerja dengan industri, kadang tu saya tak tahu lah, kalau kita kata mungkin persatu ke kan, persatuan akademik boleh ubah sedikit skim perkhidmatan akademik. Maknanya tempoh, sebab apa? Makluman ketika saya jadi NC, kita terminate orang. Because 3 years dia tak boleh tunjukkan
dia tu berwibawa sebagai seorang akademia. Hmm. Kita dah cuba bantu dia, kita extend dia sikit, tapi sebab saya punya pegangan, prinsip saya, kalau someone kita sebab ikut sistem yang sedia ada, 3 tahun dia tak boleh menunjukkan kewibawaan dia, kita tak berani ambil risk masukkan dia. Sebab apa? Dia tak ada extension dah. Kita bagi 6 bulan je. Jadi saya cadangkan kalaulah boleh dipertimbangkan, skim perkhidmatan akademik, masa untuk kita menilai dia mungkin boleh maintain 3, tapi kebenaran secara officialnya mungkin kata extra 2 tahun. Tapi dia kena ambil risk lah, maknanya lepas 5 tahun tak boleh juga, maknanya dia kena cari kerja lain lah. Ini risiko dia pada yang memohon ataupun pada yang tadi. Jadi dan saya rasalah selain kalau kalau kata dia dah boleh dari segi researchnya dah boleh, mengajarnya dah boleh, bagi saya mungkin 3 tahun tu juga kalau kita boleh devise satu sistem memahami dia punya mindset ni, dia punya perangai. Kan dia sama ada dia boleh bawa tak diri dia. Dia boleh jadi tak katakan team players, dia boleh jadi tak katakan memikirkan bukan untuk diri dia sahaja. Dia boleh jadi tak orang yang apa? Ada tak orang kata apa nampak belang-belang, riak-riak. Dia ni akan jadi orang yang tidak berintegriti. Kalau ada sistem itu dan Prof Ibrahim kan saya selalu tekankan. Inilah yang kita nak kepakaran kepimpinan di peringkat PTJ. They can kena observe, they can has the ability to observe that dia yang akan merecommend. Ini kadang-kadang bab-bab kita kurang orang kata kepakaran ini sehingga kadang-kadang dia ambil mudah. Terpulang pada pengurusan atas nak ambil tidak. Jadi so ini kita kena baiki. Kita kena baiki. We like it or not, I think for the good of our institution to sustain in the future, to become world class, kalau kita nak world class, I think banyak benda kita kena buat perubahan lah. Itu pandangan saya lah. Kira Datuk Wahid kena buat satu modul lagi untuk AKAP, kepimpinan dekan. Bagaimana? Kita dah buat untuk UTM, boleh adopt je nanti. Professional champion. Sebab kita nak seorang pemimpin, bukan pengurus. Jadi mungkin untuk universiti muda ni, kita masih perlu latihan untuk menjadi pemimpin akademik. Sebabkan kita kadang-kadang ni ada jawatan ketua jabatan. Sepatutnya kalau di luar negara, ketua jabatan tu peranannya besar. Melihat the talent development. Tapi di sini kita masih mengurus jadual waktu, kelas, itu sahaja. Jadi mungkin perkara ini harus diberi perhatian lagi dan empower dekan-dekan dan juga ketua jabatan supaya tak boleh nak blame dia, Prof. Sorry kalau saya minta, we cannot blame them. We cannot blame them. We don't equip them. Ya, itulah maksud kita perlu adakan latihan-latihan begini. Ya, modul begini yang terancang. Dan mungkin ada prasyarat untuk menjadi dekan ke? Tak boleh ikut undi saja, nanti populis akan menang. Pandangan saya kita boleh tak saya bagi sedikit pandangan tentang ini? Sila. Ada perbezaan antara pemimpin akademik dengan pemimpin pentadbiran. Ya. Bila kita nak naikkan orang jadi dekan, dia adalah pemimpin akademik. Of course dia perlu tahu sedikitlah pengurusan dan pentadbiran, tetapi tak perlu seperti satu orang pengurus, dan kita perlu sokongan pengurus yang baik. Jadi sebuah fakulti perlu mempunyai sokongan pengurus yang baik, dan tumpuan dekan ialah kepada isu-isu kepimpinan akademik, membau talent, mencari talent, groom, dan perkara-perkara yang kita sebut tadi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Nampak gaya kita dah sampai penghujung ni, pukul 11.52. Sekali lagi bagi pihak Universiti Utara Malaysia, Persatu dan Jabatan Pendaftar, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih, penghargaan sangat kepada dua panelis hebat kita yang saya sangat hormati, Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo dan juga Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar atas penampilan hebat pada pagi ini. Mungkin banyak perkara lagi kita tak sempat bincang, tapi setakat hari ini saya ingat telah mencapai hasrat kita pada pagi ini untuk memberi semangat kepada pensyarah kita, terutama adik-adik kita, junior, bagaimana nak membawa diri dalam pendidikan tinggi ini, sebab goalkeepernya makin hari makin hebat. Jadi bagaimana mereka harus bersedia, exercise selalu, praktis, banyak coaching, mentoring, supaya dapat melepasi tiang gol yang baharu. Bukan baharu, tiang gol yang makin cekap goalkeepernya itu. Goalkeeper, jangan salah sebut. Goalkeeper. Dan tanpa kompromi, kualiti dan juga integriti. Itu yang kita harapkan perkongsian pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih banyak, dan sesi kita akan berakhir sebentar lagi, Datuk Ibrahim dan juga Datuk Wahid. Kita akan kembali ke Zoom bersama ahli persatu di Universiti Utara Malaysia.
So sampai di sini dahulu sesi kita bersama pendengar di luar sana. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf, ampun maaf kepada semua hadirin sekiranya ada kesilapan sewaktu saya menjalankan sesi pada pagi ini. Dan saya doakan supaya Datuk berdua dan juga semua sahabat-sahabat kita di luar sana dapat meraihkan Hari Akademia ini dengan memberi satu refleksi baharu mengenai our true north. Marilah kita sama-sama buat soul searching, apakah peranan kita di universiti dan dari mana kita nak bawa diri kita bersama universiti pada masa akan datang. Okay, saya serahkan kepada Puan Norin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sesi bergambar Datuk, kejap lagi. Oh, ada. Jangan keluar lagi, sesi bergambar. nak ambil gambar dulu. Sesi bergambar kejap lagi. Okey, nak cari tak keluar. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Rosna, dan sekali penghargaan sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua panel jemputan iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim dan yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid atas kesudian membincangkan topik yang cukup signifikan saya kira dengan sambutan Hari Akademia pada hari ini.